شيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الأهرمي الشافعي رحمه الله، وسائر سادة المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله kita baca selawat al-syawin sebagai mengajak kita kepada Allah, khusus pada saudara-saudara kita di bumi Palestin dan juga kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bunda dan kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya, dulu, kini dan selamanya bersyukur kita kepada Allah di atas segala limpahan nikmat pemberian rezeki yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, sehinggalah ke saat dan detik ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita Risalatul Mu'awanati wal Muzaharati wal Mu'azarati lil Gharibina minal Mu'minin fi suluki tariqil akhirah للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. وفي بعض كتب الله المنزلة كذب من أدعى محبتي فإن جنة الليل نام غني أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه. Telah dijelaskan di dalam berbagai kitab suci yang diturunkan sebelumnya bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, berdustalah orang yang mengaku cinta kepadaku, tetapi setiap malam ia selalu tidur dan melupakanku. Dan bukankah orang yang mencintai sesuatu senang berdampingan dengan yang dicintainya? Baik. Jadi kita teruskan ataupun kita sambung apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, iaitulah berkenaan dengan salatul lail, salat pada waktu malam ataupun salat pada pertengahan malam. Kerana sesungguhnya seperti mana yang kita baca pada pertemuan yang lepas, hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa muqarribatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyiati wa manhatan 'anil ismi. Hendaklah ke atas kamu selalu mendirikan salatul lail, sembahyang malam. Kerana sesungguhnya sembahyang malam itu kebiasaan bagi orang yang soleh sebelum daripadamu, dan ia yakni sembahyang malam itu mendekatkan dirimu kepada Tuhan, menghapuskan segala dosa-dosamu dan mencegah dirimu daripada perbuatan dosa, wa mutarridatun lidda'i 'anil jasad, serta menolak penyakit di dalam tubuh. Baik. Kemudian kata pengarang kitab kita pula, bagaimana telah disebutkan di dalam berbagai kitab suci yang Allah Ta'ala sebut di dalam sebelum-sebelum ini. Kitab suci di sini bermakna sama ada dalam hadisul qudusi ataupun di dalam kitab kita Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain. Bagaimana kata Allah, berdustalah
orang yang mengaku dia mencintai diriku, yakni mencintai Allah, tetapi setiap malam ia selalu tidur dan melupakanku. Jadi ini kena kepada diri yang mesti lah. Diri kita, diri yang lah khususnya yang lalai daripada mengingati Allah, yang mendakwa mencintai Allah. Sebab pendakwaan ni semua orang boleh royak kan? Boleh mengaku dia ni lah orang yang paling kasih kepada Allah, orang yang paling kasih kepada Nabi. Jadi dakwaan itu ataupun cinta itu mesti dibuktikan dengan perbuatan, mesti dibuktikan dengan kelakuan. Kalau hanya semata-mata mengatakan kita tu orang yang cinta kepada Tuhan ataupun cinta kepada Nabi, sebaliknya perbuatan menyalahi daripada perkataan yang kita sebutkan, maka itu dipanggil dakwaan semata-mata. Bahkan orang yang sebenar-benar mencintai kepada Allah dan mencintai kepada Nabi, dia tak perlu dakwah pun, dia tak perlu cerita kepada orang, dia tak perlu kata pun di lidah dia, yang dia ni mencintai Allah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sudah terlihat ataupun terzahir pada kelakuan dia. Sebab itu setengah daripada perkataan ulama, dia kata lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, lidah perbuatan, hal, kelakuan, afsah, lebih fasih daripada lisanul maqal, lidah ataupun lisan melalui perkataan. Sebab berapa ramai orang yang boleh mendakwa, boleh berkata dengan lidah dia, tetapi tidak mampu untuk melakukan dengan perbuatan dia. Baik, dan bukankah orang yang mencintai sesuatu, jadi tanda bagi orang itu dia benar-benar kasih, dia benar-benar sayang, dia benar-benar mencintai seseorang yang dia kasih ataupun zat yang dia kasih, senang berdampingan dengan yang dicintainya. Dia seronok. Alamat kata orang ni memang benar cinta dia kepada Allah, memang benar cinta dia kepada Rasulullah. Maknanya dia suka bersunyi-sunyian dia dengan Tuhan, bersunyi-sunyian dia dengan Allah Ta'ala. Bila? Khusus pada pertengahan malam, 2/3 malam. Kerana malam itu seperti mana hadis yang kita baca pada minggu lepas, bulan yang lalu, bulan lepas, pertemuan yang lalu, di mana hari itu ada satunya waktu mustajab. Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kullu lailatin. Pada waktu malam itu ada satu saat ataupun satu waktu yang mustajabah. Bila satu orang itu memohon kepada Allah kebaikan dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat dia, pasti Allah Ta'ala akan memberinya. Iaitulah pada setiap malam adanya waktu mustajab tersebut. Jadi wabil khusus pada 2/3 malam inilah saat ataupun waktu yang paling disukai oleh Allah bagi hamba-hambanya bermunajat kepada diri. Tapi hal inilah yang payah untuk kita buat, yang payah untuk kita lakukan. Nak mujahadah, nak buat perasaan ngatuk, nak buat berasa sayang kepada batas, sayang kepada tidur, tidak mudah lah. Jadi maknanya kita tu hanya dakwah saja lah, sayang kepada Tuhan, sayang kepada Nabi SAW. Sedangkan apa kata Allah Ta'ala? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
katakanlah ya Muhammad, sekiranya kamu, yakni kita, benar-benar mencintai Allah, kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah segala sunnah ajaran syariat yang diajar, yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum dzunubakum, nescaya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai, dikasihi oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni segala dosa-dosa kamu. Kemudian kata pengarang kitab kita, Syekh Ismail Ibn Ibrahim Al-Jabarti berkata, semua kebaikan dikumpulkan di malam hari dan tak akan diperoleh kewalian seseorang kecuali di waktu malam. Ini yang kita sebut apa ni? Pada 2/3 malam itu, di situlah keadaan seseorang hamba itu diangkat darjahnya menjadi wali di sisi Allah. Jadi wali ini maknanya apa? Bukan orang yang mempunyai karamah yang belat-belat. Bahkan seseorang wali itu, para awliya itu tidak suka pun karamah dia tu dizahirkan, karamah dia tu ditunjukkan, diceritakan kepada orang. Kalau orang ni dia kata dia wali, dia boleh buat benda mencari adab, kan? Mulut dia masing, kalau misalnya dia boleh buat benda-benda pelik lah. Tikai tak lelu ke, tepuh tak degih ke. Ada juga profesi lagu tu, kan? Lepas tu beramal juga dia pun, beramal ayat kursi, lepas tu beramal selawat, beramal juga lah setengah-setengahnya daripada orang yang mengikuti perguruan persilatan kebatinan, nah, amalan mujarabah dan sebagainya lah. Jadi kita beramal ni, kita nak redha Tuhan, kita nak Tuhan kasih kepada kita. Jadi bila seseorang itu dia terima amalan, tu guru kata mu beramal ni 40 hari, insya-Allah. Nah, lepas daripada semaya 5 waktu ataupun sekurang-kurangnya sekali sehari amal wirid ni, mula dengan syahadah 3 kali tu, misalnya selawat 10 kali, lepas tu baca ayat kursi, niat sebagai pakaian diri, tarik nafas hembuh, kan? Bayar kalimah-kalimah Quran, kalimah-kalimah selawat tu memasuki diri, kan? Memasuki diri, melindungi diri, jadi kebal, buai sifat-sifat busukan, kerosakan, kejahatan, kekejian dalam hati ni, bayarkan seolah-olahnya keluar daripada hati, tubik ke hidung, tuhuk sejauh-jauhnya, tuhuk di laut Cina Selatan misalnya ni. Dan memang ada amalan-amalan seumpama begini, dan kita pun pernah ada pengalaman berhadapan, bahkan kita pun ada juga. Dan jadi kita beramal tu untuk kepada cukup 40 hari, kita buka terangkan, mari kita bersilap, kita main juruh nah, hak mana boleh terbang, hak mana boleh buat tubik kuasa, aura dan sebagainya lah. Jadi amalan-amalan sebegitu, nah, dia tidak sunyi daripada bantuan-bantuan khadam, bantuan-bantuan daripada jin. Dan tujuan kita beramal tu memang nak ke benda tu dah, nak suruh masuk amalan tu 40 hari tu untuk beramal dengan benda-benda begitu, bukan sebab hadaf kosak hati kita tu nak kepada Tuhan, nak suruh dekat diri dengan Tuhan. Jadi tipu daya syaitan ni banyak lah, kan? Dia panggil apa ni? Dia panggil Allahu Akbar, apa nama dia tu, dia panggil tipu daya syaitan lah, makruri, orang yang terpedaya. Kadang-kadang dengan sebab amalan tu bunyi nampak nak berubah, bunyi nampak macam baik, kan? Tapi kosaknya tidak baik. Nak kepada satu-satu kelebihan, nak kepada satu-satu karamah. Sama juga kalau orang ambil tarekah sekalipun,
beramal zikir tarikat. Dan nak suruh dapat ke apa? Nak suruh dapat ilham, nak suruh dapat sir-sir, rahsia-rahsia, nak suruh dapat kasyaf. Bila tengok orang ni boleh baca, sama juga. Makna dia terlekat dengan amalan dia. Di dalam perjalanan dia nak menuju Tuhan. Tak sampai juga kepada Tuhan. Akhir sekali zikir jadi tak romo. Mana? Jadi tak romo boleh ubah orang. Orang pun mari duduk mengadap dia, orang pun mari minta macam-macam lah, penuh di rumah dia. Kalau benda tu dia tak tuntut, tapi anugerah hak memang Tuhan bagi kepada dia, hak tu tak apa. Ini masalah kadang-kadang setengah orang dia tertipu di dalam perjalanan nak menuju kepada Tuhan. Sama ada dia jadikan suatu amalan tu sebagai tujuan dia nak dapat kelebihan tadi tu, jurus kau kan, boleh keluar kuasa. Tak tahu lah kuasa lagu mana kan. Ataupun dia beramal sehingga dia mendapat satu karamah hak pelik-pelik. Doa mustajab kau boleh menyembuhkan orang kau lagu mana kau. Semua tu dengan izin Tuhan belakang. Lalu dia terhenti, terlekat amalan dia tu di situ, maka terhijablah, tak sampailah dia kepada Tuhan kan. Ada pun tujuan kita beramal ni nak kepada pandangan Tuhan, kekasih Allah, para awliya, para ahlillah. Dia tak ada nak di hati dia. Ni kita cerita pasal orang ni nah, cerita pasal orang ni sedap lah. Hak kita sendiri tu tak ada apa-apa, kosong. Hak semaya wajib ni pun tak tahulah mana ada. Hak sunat-sunat, ba'diyah, qabliyah, rawatib ni pun landai lagi, jauh lagi. Nah, cuma kita boleh cerita orang. Mudah-mudahan Tuhan bagi rezeki satu hari, Tuhan beri taufik, Tuhan beri kita ni bahagia di dalam perjalanan di antara para ahlillah dia. Hak betul-betul jalan atas jalan ni, hak betul, hak benar. Nah, sebab itu kata Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi, Syekh Baharuddin Uwais Al-Bukhari, dia kata apa? Ilahi anta maqsudi wa ridaka maghlubi. Tuhanku, engkaulah yang aku maksudkan, wa ridaka maghlubi, dan keredaan engkaulah yang aku tuntut. Sebab tidak ada perkara yang dikehendaki oleh seluruh ahli syurga di akhirat kelak. Bila semua ahli syurga ni berada di dalam syurga, maka ketika itu apa yang disebut oleh mereka kepada Allah, ridhaka ya Allah, ridhaka ya Allah, keredaan engkau wahai Allah, keredaan engkau wahai Allah. Jadi kita apa-apa amalan, apa-apa ibadat, apa-apa pekerjaan, mengajar, mengaji tu mesti kena letak, kena pasuk hati kita betul-betul gitu. Ilahi anta maqsudi, Tuhanku engkaulah yang aku maksudkan, wa ridhaka maghlubi, dan keredaan engkaulah yang aku tuntut. Ya. 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 Boleh, tak ada masalah. Selama mana tidak masuknya waktu saja. Nah, tidak ada masalah. Lagi akan datang ada Al-Imam Al-Ghazali menceritakan kenapa apa ni kita sendirilah yang menyebabkan payah nak bangun, apakah persediaan ataupun apakah sebab-sebab yang membantu diri kita ni untuk mendirikan qiyamul lail ataupun salatul lail. Jadi selama mana tak masuk waktu fajar, boleh sahajalah kita nak bangun untuk menunaikan sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni macam kita sebut dulu lah, beza dengan salatul lail. Tahajud kita kerjakan setelah mana kita terlena terlebih dahulu selepas daripada waktu maghrib ataupun lepas waktu isyak, baru boleh sembahyang tahajud. Adapun kalau kita belum lena lagi, dipanggil salatul lail.
sekurang-kurangnya kalau kita takut kita tak boleh nak bangun sebelum daripada subuh untuk sembahyang tahajud, maka kita kerjakanlah solatul lail. Maka solatul lail itu seperti mana kita sebut pertemuan yang lepas, sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu isya. Sama ada solat ba'diyah isya, solatul witir, ataupun apa-apa solat sunat selepas daripada isya yang kita kerjakan, hatta kita kata sembahyang sunat lail, solli sunnatan lail, sebab saja aku sembahyang sunat malam, rakaat ini lillahi ta'ala, ataupun sunat muakkad, solli sunat mutlak, bukan sunat muakkad, sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang yang tidak ada kaitan dengan sebab dan juga waktu, boleh dilakukan pada bila-bila masuk. Sudah termasuk bahagian daripada orang yang mendirikan malam. Cuma kita lah, kadang-kadang kita ni lorak tak ada masuk. Duduk di kedai tu ada masuk, tengok TV ada masuk, balik Facebook ada masuk, tengok cerita ada masuk. Tapi waktu kita dengan Tuhan tu jadi macam tak ada masuk sama. Ambol lah tu. Bukan orang lain. Baik, itu menandakan lalainya hati kita dan jauhnya kita dengan rahmat Tuhan. Tuhan tidak mengkehendaki, soalnya gitulah. Tuhan ni dari segi pengampunan dia tak usah cerita lah. Bila satu orang hamba tu memohon keampunan kepada Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keampunan Tuhan kepada diri kita ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aznab 'abdun zamban faqala Allahumma ighfir li zambi, faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamba ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا wa ya'khudhu bizambi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu. Jadi dari satu hadis kursi, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan hadis kursi ini, hadis lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah Ta'ala. Jadi seseorang telah melakukan satu dosa, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Allah terlajuk lah misalnya, terlajuk jatuh ke maksiat, apa-apa sahaja lah kita kata, maka kita pun minta ampunlah Tuhan. Sebab kelalaian kita, sebab kelemahan kita, ya Allah aku dosa aku, ya Allah aku buat gini, aku lalai ibadat padamu, aku semaya teringat ke benda lain, aku tengok benda tak molek, aku dengar orang mengumpat, aku cakap perkataan yang menghina manusia, yang menjatuhkan orang. Banyaklah dosa kita ni, kita lah mengetahuinya. Lalu apa kata Allah? Allah kata hamba-Ku melakukan dosa dan dia mengetahui bahawa baginya Tuhan yang boleh mengampun dan menghukumnya. Jadi Allah akan balas setiap permintaan kita tu, kita minta dengan Allah, ya Allah ampunilah dosaku, maka Allah akan berkata kepada diri kita, hamba-Ku telah melakukan dosa dan dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dia dan boleh menghukumkan dirinya. Kemudian Allah kata, aku akan ampunkan dosanya. Kemudian dia, yakni hamba Allah tadi, melakukan dosa yang lain. Tak ada lama buat pula maksiat, tak ada lama klik pula kepada kejahatan yang lama ataupun yang lain. Maka dia pun berkata, setelah dia buat tu, dia menyesal. Mari Allah, apa aku buat gini. Dia pun minta ampun dengan Tuhan, ya Allah ampunilah aku. Lalu kata Allah, hamba-Ku melakukan dan dia mengetahui bahawa baginya Tuhan yang boleh mengampun dan menghukumnya. Dalam riwayat yang lain ditambah, aku ampunkan dosanya.
Lalu dia pun buat pula sekali lagi, kali ketiga tadi. Bila dia buat kali ketiga, dia pun berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku melakukan dosa dan dia tahu bahawa baginya Tuhan yang boleh mengampuni dosanya dan menghukumnya, maka aku ampunkan hamba-Ku ini. Maka apa kata Allah? Fasna' ma syi'ta. Nah, buatlah apa ni, i'mal ma syi'ta, buat apa yang mu kehendaki. Faqad ghafartu, nescaya aku akan mengampunimu. Apa maksud dia? Allah Ta'ala nak rayak kepada kita, jangan sekali-kali kita ni pernah putus asa dengan rahmat dia, dengan keampunan dia. Walau sejauh mana pun kita ni tersesat jalan daripada mengingati dia, berpaling pada dia, jangan kan? Sebab setiap orang itu dia masih ada peluang, dia masih ada ruang untuk diampuni dosa dia, untuk dimaafkan segala kesalahan dia, selama mana nyawanya itu tidak berada di kerongkongan, selama mana matahari itu tidak terbit daripada barat. Maka jangan pernah kita berputus asa, kan? Walaupun orang celah kita, orang pulau kita. Sebab kadang-kadang setengah orang ni dia nak berubah, dia nak bertaubat, jiwa dia tu tidak kuat. Bila jiwa dia tidak kuat, dipengaruhi pula dengan kejian manusia, orang lain pula yang membantukan semangat dia tu untuk berubah. Jadi kebanyakannya gitulah. Kebanyakannya gitu, orang nak berubah tu bukan dia tak sempat berubah, tapi dia tak boleh nak teruskan perubahan dia tu kerana kecewa dengan cacian kejian manusia. Memang kita kata tak sepatutnya begitu, sebab perubahan tu, taubat kita ni syaratnya mesti menyesal kerana Allah, kan? Tapi walau bagaimanapun nasihat kita kan, jangan kita ni menjadi penyebab kepada orang yang nak berubah tu berpatah balik kepada dosa yang dilakukan. Jangan menjadi seorang penghukum. Tapi kita bagilah nasihat yang baik. Kalau dia tu benar-benar nak berubah, maknanya selama mana hati dia tu jujur dengan Tuhan, nescaya Tuhan akan memberi kebaikan kepada diri dia, akan mengampunkan dosa dia. Walau sebesar langit dan bumi, sebanyak langit dan bumi dosa yang dia buat pun, nescaya keampunan Tuhan itu masih lagi layak untuk diperoleh oleh diri dia. Baik. Kemudian kata pengarang kita, Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berkata, barang siapa yang menginginkan kemurnian ma'rifah, hendaklah selalu menangis, yakni dengan merendahkan diri di hadapan Allah di waktu tengah malam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi kata, yanzilullahu kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lail akhir fayaqulu hal min da'in fa astajib lah, hal min mustaghfirin fa aghfir lah, hal min sa'ilin fa a'tiyah, hal min ta'ibin fa atub alayhi hatta yatla' al-fajr. Sesungguhnya Allah, yakni rahmat Allah Ta'ala itu turun ke bumi, kan? Yanzilullah ay bermakna Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Kalau Imam Malik dia kata yanzilul malaikah, telah turun malaikat Allah ke langit dunia, ke bumi ini pada sepertiga malam terakhir. Hina yabqa sulusul lailil akhir, 2/3 malam atau sepertiga malam terakhir. Dan ia berseru, maka Allah Ta'ala pun menyeru, barang siapa yang berdoa kepadaku, hal min da'in fa astajib lah, nescaya aku akan kabulkan, aku akan perkenankan. Dan barang siapa yang memohon keampunan kepadaku, nescaya aku akan ampunkan, aku ampuninya, faghfirlah. Hal min sa'ilin fa'utiyah, barang siapa yang meminta akan kuberi. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih hatta yatla'al fajr, dan barang siapa yang bertaubat,
yang memohon keampunan, yang bertaubat, yang menyesali akan segala perkataan, perbuatan yang telah dilakukan, akan aku terima taubatnya, rahmatku turun mulai sepertiga malam hinggalah terbitnya fajar, sehingga maksudnya waktu fajar. Bahkan kalau kita tengok Rasulullah SAW, ibadahnya Nabi pada pertengahan malam, bagaimana Nabi, satu hadis yang diceritakan selepas daripada Rasulullah SAW wafat, Abdullah ibn Umar dia mari dia tanyalah kepada insan yang paling dekat di hati Nabi, iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah ibn Umar ni salah seorang daripada sahabat-sahabat yang kecil. Ditanya kepada Aisyah, lagu mana Rasulullah SAW ni kehidupannya di waktu malam ketika bersama dengan isteri-isteri baginda. Lalu dia kata apa? Izinkan kami di sini seketika dan ceritakanlah kepada kami perkara yang paling mengagumkan daripada semua yang pernah engkau saksikan pada diri Nabi SAW. Lalu apakah jawapan Sayyidatina Aisyah setelah ditanya oleh Abdullah ibn Umar? Seketika Aisyah radhiyallahu anha mengalirkan air mata kesedihan, teringat balik tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kenangan dia bersama dengan kekasih Allah. Maka kata Aisyah, sesungguhnya semua urusan yang Nabi SAW lakukan itu sungguh menakjubkan diriku. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasulullah bermalam di rumahnya, Rasulullah tiba-tiba bangun di pertengahan malam, lalu Rasulullah menemuiku dan mengatakan, wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk beribadah kepada Tuhanmu. Jadi setelah Rasulullah tu dia masih meminta izin, dia tahu hak dia sebagai suami pada isteri dia. Masya Allah lah, Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, aku suka engkau dekat denganku, tetapi aku juga lebih suka jika engkau beribadah kepada Tuhanmu. Lalu Rasulullah SAW mengambil gharibah, yakni bekal air untuk berwudu dan menunaikan ibadah salat. Siti Aisyah terus bercerita, setelah Rasulullah SAW mengangkat tangannya, yakni takbiratul ihram, dan membaca ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW menangis teresok-esok. Begitu pula ketika sujud, janggutnya basah kerana air matanya. Selesai salat, ketika mana Bilal memberitahukan sebentar lagi akan masuk waktu subuh, maka Rasulullah SAW masih lagi menangis teresok-esok. Maka Bilal pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian. Maka kata Nabi SAW, apakah tidak boleh aku termasuk hamba yang bersyukur? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada malam ini satu ayat suci Al-Quran, yakni celakalah orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungkan maknanya. Apakah ayat tersebut? Iaitulah ayat daripada surah Ali Imran ayat ke-190. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi bila ayat diturun kepada Nabi pada waktu Nabi sedang berqiyamul lail, menangis teresok-esoklah Nabi. Pakai ayat ini juga apa yang disebutkan oleh Imam Haddad pada perbicaraan dalam kitab kita ni, ayat yang disunatkan kita baca sewaktu kita melakukan solat sunat tahajud, qiyamul lail lah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ila akhirah. Lalu Nabi menangis. Lalu bagaimana kita? Pernahkah kita menangis seperti mana tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya? Begitu hebat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seperti mana yang pernah kita cerita pada pertemuan yang lalu. Pernah satu ketika bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadat malam, ada satu ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah sehinggalah terbitnya fajar, sehingga masuknya waktu subuh. Apakah ayat itu? Ayat yang menceritakan tentang keazaban Allah terhadap kaum dan juga umat-umat yang terdahulu. Hingga Allah Ta'ala kata apa? Ya tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in tastaghfir lahum fa innaka antal apa? Ila akhirnya. Sekiranya kamu mengazabkan mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Jadi Nabi ulang banyak kali ayat itu kerana Nabi mengingatkan tentang umatnya. Kemudian kita tengok juga bagaimana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ketika melakukan salatul lail, ibadat dia ketika 2/3 malam. Jadi selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab ni wafat, meninggal dunia, maka salah seorang daripada sahabatnya iaitu Utsman bin Abi Al-As telah mengahwini salah seorang daripada janda kepada Sayyidina Umar Al-Khattab supaya dia boleh memperoleh maklumat kepediakah ataupun lagu mana cara Sayyidina Umar ini menghabiskan waktu malam. Maka Utsman pun tanyalah kepada isteri Umar, bagaimana solat Sayyidina Umar ini di waktu malam. Maka kata mantan ataupun janda kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata isterinya, selepas solat Isya, Umar menyuruhku meletakkan bekas berisi air di sebelah kepalanya. Ketika terjaga, ia akan mencelupkan tangannya ke dalam air lalu mengusap wajah dan kedua tangannya untuk kemudiannya berzikir sampai beliau tertidur lagi. Tidak cukup sampai di situ, Umar Al-Khattab ini kerap kali terjaga di malam dan siang hari untuk beribadah dan juga berpuasa, seperti yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Khudaij, yakni jeneral daripada suku Kinda. Jadi Muawiyah bin Khudaij ini pernah satu kali dia mendatangi Sayyidina Umar pada waktu zuhur. Kemudian Umar pun berkata kepada dia, jika aku tidur di siang hari, aku telah mensia-siakan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepadaku untuk rakyatku. Manakala jika aku tidur pada waktu malam, aku telah mensia-siakan kesempatanku dengan Tuhanku. Bagaimana aku boleh tidur di kedua waktu ini, wahai Muawiyah? Lalu Muawiyah melihat Umar sangat keletihan dan mengantuk dalam duduknya. Kemudian Muawiyah bertanya, tidakkah engkau tidur, wahai Amirul Mukminin? Lalu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bagaimana mungkin aku boleh memejamkan mataku? Jika aku tidur di waktu malam, aku akan mensia-siakan kesempatanku dengan Allah Ta'ala. Jadi ini bagaimana Amirul Mukminin kita, Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana perwatakan dia itu dikenali sebagai orang yang garang, orang yang tegak. Maknanya ketika itu, siapa-siapa yang berani menyelisihi Umar, seolah-olahnya kita kata dia ini mencari nahas. Hingga digelarkan dia itu dengan gelar Al-Faruq, orang yang boleh memberi Al-Farqu bainal haqq wal batil, orang yang boleh membezakan antara hak benar dengan yang batil. Tapi ketika mana tegasnya dia menjalankan amanah sebagai khalifah, di waktu malamnya seperti seorang rahib yang menangis menghadap kepada Allah Ta'ala. Lembutnya hati Sayyidina Umar Al-Khattab, jinaknya hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini ketika mana beribadat di waktu malam dia dengan Allah. Sepanjang malam beliau menangis tidak henti-henti, menangis dengan tangisan yang sungguh-sungguh.
pada waktu paginya, pada waktu siangnya, tegas dia, garang dia, takut orang-orang yang melakukan dosa untuk berhadapan, takut orang-orang munafik gerun hati mereka untuk berhadapan dengan Sayyidina Umar. Jadi jauhlah beza kita, cinta kita kepada Allah, cinta para sahabat kepada Allah, apatah lagi cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari, yakni untuk salatul lail, solat malam, dan keberkasaannya ataupun kekuatan dia, kehebatan dia adalah kebergantungan hatinya kepada manusia. Jadi hebatnya seseorang mukmin itu bila mana dia mampu mendirikan waktu malam dengan ibadah, dengan taat. Jadi orang yang hebat, sungguh-sungguh hebat ni mana dia boleh mujahadah, dia boleh lawan. Jadi macam kita lah, kita kata kita semangat nak sokong perjuangan saudara-saudara kita di Palestin. Lagu mana cara kita boleh sokong? Tak ada lah. Mujahadah nafsu kita, buang segala kejahatan yang ada dari kita ni, lawan segala nafsu-nafsu yang malah, nafsu-nafsu tak semai mari mengaji, tak semai mari buat ibadat, tak semai buat tak semai mari sembahyang, lawan tu. Nescaya kita tu sudah berjihad, kita dah bermujahadah dah, kita dah bersolidariti dah bersama dengan saudara-saudara kita di Palestin. Ni kalau setakat akak rena duduk lau, duduk main duduk pasal nasyid kunut narilah hari-hari, yalah okey kita kata, tapi tak cukup, tak padan. Nak lawan Zionis laknatullah, tak padan. Sebab kekuatan orang Islam yang sebenar-benarnya seperti mana hadis kita baca ni, dia mampu berdiri ataupun mendirikan solat pada waktu malam, salatul lail, dan keperkasaan dia tu, kekuatan dia tu, dia tak bergantung harap kepada manusia. Kemudian kata pengarang kita, andai kata tidak ada hadis lain yang menganjurkan bangun malam selain hadis yang disebutkan tadi, maka ia telah pun memadai, kifayah daripada itu. Padahal di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak dijumpai anjuran supaya bangun malam itu. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakat untuk malam ini, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan juga inayah oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah para salihin. Allahumma